Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, harapan, harap apa yang berlaku di Filipina tidak berlaku di Malaysia. Berita sepenuhnya, pada 9 Mei 2022 yang lalu, berlangsunglah pilihan raya Presiden Filipina. Keputusannya, anak bekas diktator Marcos, yaitu Ferdinand Marcos Jr. atau lebih dikenali sebagai Bongbong, beroleh kemenangan besar. Lebih 30 juta undi memilihnya sebagai presiden, mengalahkan lawannya Leni Robredo, bekas timbalan presiden kepada presiden yang lalu, Rodrigo Duterte. Leni Robredo adalah seorang peguam hak asasi manusia yang pernah mengalahkan Bongbong dalam pilihan raya timbalan presiden 6 tahun lalu pada 2016. Akhbar berbahasa Melayu yang terkenal di Malaysia bernama Sinar Harian pada 11 Mei 2022 melaporkan di muka depan dengan gambar-gambar foto diktator Marcos, istrinya Imelda dan Bongbong, berserta tulisan besar berbunyi, "Rakyat tumbangkan Marcos, rakyat juga naikkan Marcos." Aku berasa sedih atas kemenangan anak diktator Marcos itu. Tetapi seperti calon presiden yang kalah, Leni Robredo, aku juga menerima hakikat bahwa rakyat Filipina telah membuat keputusan. Aku perlu menghormatinya, suka atau tidak. Ia bukan pilihanku. Ini adalah konsekuen demokrasi melalui peti undi, bukan kuasa melalui rasa napang atau jerit pekik people's power di atas jalan raya. Tetapi, kenapa? Jika boleh, aku ingin orang lain yang menang dalam pilihan raya Presiden Filipina, bukannya Bongbong Marcos. Sedangkan aku rakyat Malaysia, bukannya diaspora Filipina. Berikut adalah jawapannya tentang soal tersebut dari catatan pribadi tentang apa yang aku lalui 36 tahun lalu pada tahun 1986. Pergi ke Davao, Mindanao, Filipina. Pada tahun 1986, ketika itu aku memegang jawatan Setiausaha Agung Parti Rakyat Malaysia yang beribu pejabat di Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor. Aku mendapat undangan untuk hadir ke satu persidangan antarabangsa di Mindanao, Filipina. Persidangan itu merupakan satu persidangan solidariti dengan rakyat Mindanao dalam perjuangan mereka menentang diktator Presiden Ferdinand Marcos. Persidangan tersebut berlangsung di Bandaraya Davao. Aku seorang diri berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Subang. Penerbangan itu mengambil masa lebih 4 jam untuk sampai ke lapangan terbang antarabangsa Manila. Dari Manila, aku menaiki kapal terbang lagi untuk ke Bandaraya Davao. Kerana kesilapan komunikasi, aku tidak dapat bertemu dengan rakan Filipina yang sepatutnya menunggu aku di lapangan terbang Manila dan juga Davao. Selepas puas menunggu, tetapi tiada orang yang datang menjemput aku, lalu aku naik sebuah kereta teksi sapu. Aku tunjukkan alamat tempat persidangan antarabangsa tersebut, bukan di tengah bandaraya Davao, tetapi nampaknya jauh di kawasan pedalaman. Kereta teksi sapu yang dipandu oleh seorang lelaki Filipina yang baik hati mengaku akhirnya kepadaku bahawa kami telah sesat. Hari sudah melewati senja dan gelap malam di mana-mana. Kereta teksi sapu itu memasuki jalan yang tidak sepatutnya, yaitu jalan Tanah Merah, bukannya jalan Bertar. Pada satu persimpangan, kereta yang aku naiki itu ditahan oleh sepasukan orang yang bersenjata. Mereka berpakaian kan seperti tentera, tetapi hatiku rasa tidak senang. Pemandu teksi sapu itu menyatakan pasukan yang membuat sekatan jalan raya itu ialah Tentera Parti Komunis Filipina. Aku lihat pemandu teksi sapu yang aku naiki itu bercakap-cakap dengan tentera Parti Komunis itu. Aku berfikir di dalam hati ketika itu bahawa aku telah dikhianati oleh pemandu teksi tersebut. Aku mulai berasa bimbang dan cemas
tentang keselamatan diri sendiri. Pada saat itu, aku teringat anak-anak yang masih kecil dan istri di Johor, Malaysia. Kemudian kereta kami melepasi sekatan jalan raya itu. Pemandu teksi itu memberitahuku bahwa dia tadi bertanyakan tentara komunis itu tentang lokasi persidangan antarabangsa yang kami sedang cari. Aku berasa lega dengan penjelasan tersebut. Pemandu itu bercakap benar. Lebih kurang setengah jam kemudian, aku sampai di tempat persidangan tersebut. Kemuncak acara persidangan Solidariti dengan rakyat Mindanao itu ialah penyertaan kami para peserta dari pelbagai negara Asia di dalam satu tunjuk perasaan jalanan dan perhimpunan raksasa menentang diktator Marcos di Bandaraya Davao. Ketika berada di tengah-tengah tunjuk perasaan yang melalui jalan besar Bandaraya Davao itu, aku menyaksikan anggota polis dan tentera Filipina yang lengkap dengan senapang rifle M16 berdiri siap siaga di setiap persimpangan jalan, mengawasi kami para peserta antarabangsa. Ketika itu, aku berpikir, aku mungkin telah melakukan sesuatu yang gila, menyertai demonstrasi jalanan atas nama Solidariti Internasional dengan rakyat Mindanao dan Filipina menentang diktator mereka, Ferdinand Marcos. Mujurlah tidak berlaku apa-apa yang buruk dalam demonstrasi tersebut. Tamat persidangan di Davao itu, aku kembali ke Bandaraya Manila, di kota besar yang melahirkan pemimpin pejuang Filipina seperti Jos Rizal. Aku sempat bertemu dengan tokoh-tokoh progresif di kalangan parti-parti politik kiri Filipina, pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja, pejuang-pejuang pergerakan wanita, organisasi pelajar, dan juga kelompok intelektual. Dari sesi perbincangan dan pertukaran ide bersama pemimpin-pemimpin massa rakyat itu, aku mendapat kesan bahwa diktator Marcos tidak akan dapat menahan kebangkitan gerakan rakyat Filipina yang dipanggil People's Power. Andaian aku itu betul, sekembalinya aku pulang ke Malaysia, tidak lama kemudian berlakulah gelombang kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Corazon Aquino, istri kepada tokoh pembangkang yang dibunuh Ninoy Aquino. Dalam revolusi rakyat Filipina itu, Marcos berjaya digulingkan dan terpaksa lari, meninggalkan istana Malacanang, terbang ke Hawaii dan meninggal dunia di sana 3 tahun kemudiannya. Kini, selepas lebih 3 dekad, anaknya Bongbong Marcos bangkit, memenangi pilihan raya Presiden Filipina dan akan kembali semula ke istana Malacanang. Aku mengurut dada, harap-harap fenomena Asia seperti ini tidak berlaku pula di Malaysia. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.